MCA cabar Melayu Islam, PAS membisu. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan nama-nama ahli kabinetnya, maka bersoraklah penyokong Asabiah. Lalu diucap kesyukuran kepada Allah kerana kerajaan kini dikuasai oleh Melayu Islam dan Bumiputera. Begitulah kata mereka. Malah seorang pensyarah dari Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, dalam rencananya di Sinar Harian menyifatkan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri menandakan kerajaan Malaysia yang baharu bakal didominasi faktor Melayu, Islam dan Bumiputera. Kerajaan tanpa DAP iaitu gabungan antara Bersatu, UMNO dan PAS khususnya akan memperkukuh kedudukan politik Melayu sebagai teras politik Malaysia. Ini berbeza dengan naratif Kerajaan Pakatan Harapan atau PH yang berasaskan kesejahteraan dan tidak mahu dikaitkan sama sekali dengan faktor agama dan perkauman dalam menjayakan perkongsian kuasa mereka, katanya. Muhammad Izani berharap pemimpin Pakatan Harapan yang marah, berlapang dada dan menerima hakikat politik dengan hati terbuka. Kemelut parti ini sewajarnya memberi pengajaran kepada ahli politik bahawa kepentingan negara mengatasi perbezaan mereka. Malangnya Muhammad Izani gagal melihat bahawa Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan pintu belakang, tidak kira siapa yang memegang jawatan di dalam kabinet itu. Malah bekas ketua pengarang kumpulan The New Straits Times Press, Malaysia Berhad dan anggota Malaysia Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dato' A. Khalid Jassin menyifatkan tindakan Muhyiddin dan gerombolannya itu seperti syaitan. Maaf cakaplah kalau saya kata majoriti ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bersidang pada hari Ahad 23 Februari lalu seolah-olah dirasuk syaitan kerana bertubi-tubi menggasak Dr. Mahathir supaya bersetuju dengan mereka untuk menarik Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan menyertai UMNO dan PAS. Kadir berkata daripada asakan dan penerhakaan pada 23 Februari itu menunjukkan bahawa konspirasi keluar Pakatan Harapan dan bergabung dengan UMNO itu sudah dirancang dengan teliti untuk satu jangka masa yang panjang melibatkan watak-watak dalam Bersatu, UMNO, Keadilan dan PAS. Justru semangat demokrasi apakah yang harus diberi untuk menyokong kerajaan pintu belakang yang derhaka? Namun dalam euforia kononnya kerajaan ini teras pembentukan kerajaan Melayu Islam. Tiba-tiba Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Saya di sini untuk sama-sama membantu Perdana Menteri dan Kabinet untuk menggambarkan kemajmukan Malaysia," katanya dalam temu bual dengan Sinar Harian. Justru apa bezanya dengan kerajaan Pakatan Harapan? Sehingga kini kita tidak mendengar walau satu kalimah pun pemimpin PAS mengecam kenyataan Ka Siong yang biadab itu. PAS membantu MCA memenangi kerusi Parlimen Tanjung Piai. Pada masa yang sama, PAS memuji MCA pula kononnya tidak ekstremis walaupun parti itu anti hudud, tidak menerima RUU 355 dan menolak pembelajaran tulisan Jawi untuk murid-murid tahun 4 sekolah vernacular. Tapi PAS memejam mata terhadap kebejatan MCA. Parti itu tetap dipilih sebagai rakan setia politiknya. Kononnya MCA lebih baik daripada DAP. PAS membisu 1000 bahasa apabila Ka Siong mempersoalkan kerajaan Melayu Islam. Adakah PAS sudah gadai prinsip Islam demi MCA? Soal pengarah hal ehwal syariah amanah Ustaz Zulkarnain Abidin. PAS juga hanya menjual Islam untuk mendapat undi. Buktinya apabila MCA tak mahu negara Melayu Islam, PAS membungkam, kata beliau. Alangkah hinanya dipermain-mainkan demi menumpang kuasa. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.